Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ni? Salam satu Malaysia. Malam ni kita ke udara daripada Seri Gading di Batu Pahat, Johor. Bumi kelahiran saya, tuan-tuan. Malam ni saya nak menjawab satu surat yang diutus oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang baru saja keluar daripada Institut Jantung Negara yang mengatakan bahawa kadang-kadang beliau merasakan seolah-olah macam tidak mahu sembuh lagi ataupun apa? Tidak mahu, tidak ada harapan nak kembali sembuh. Yang dia tak tahu, ramai juga mengharapkan dia tak sembuh. Tak apalah, alhamdulillah lah dia dah sihat. Cuma dalam keadaan baru lepas keluar daripada IJN, belum apa-apa beliau telah pun menebarkan fitnah sekali lagi. Dan kali ini dia menebarkan fitnah dia dalam bentuk satu surat yang diutus kepada pengundi-pengundi negeri Johor ataupun sempena dengan pilihan raya negeri Johor. Jadi malam ni biar kita jawab satu persatu, tuan-tuan. Apa yang Tuan Mahathir tulis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Besar harapan saya agar surat ini menemui saudara dan saudari sekalian dalam keadaan baik dan sihat serta mendapat keramatan sentiasa. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk berkongsi beberapa pandangan berkaitan dengan pilihan raya negeri Johor. Undi saudara-saudari akan menentukan parti mana yang akan menerajui kerajaan negeri Johor dan amatlah penting pilihan yang dibuat selain memberikan kebaikan kepada rakyat, tidak akan merugikan bangsa, agama dan tanah air. Yang dia tak tahu, kerana ada di antara rakyat negeri Johor silap perhitungan dan mengundi parti dia, iaitu Pakatan Harapan. Ianya memang betul telah membawa kerugian kepada agama, bangsa dan negeri Johor sehingga menyebabkan Johor berada dalam keadaan yang menghudum pelaburan langsung asingnya dan menghudum ekonominya semenjak tahun 2018 bila Barisan Nasional tewas di negeri Johor ni, tuan-tuan. Yang ini yang dia lupa, tuan-tuan. Saya sedar wujud di kalangan saudara dan saudari perasaan bahawa PRN Johor ini tidak akan memberi kesan apa-apa. Tidak kira siapa yang berjaya menerajui negeri. Di sini saya ingin memberi pandangan bahawa kesan PRN Johor ini kepada pilihan raya umum amat besar dan tidak boleh diambil ringan. Betul lah apa yang dia cakap ni, yang ni betul. Peranan PRN ini telah dirancang oleh kumpulan yang dikenali sebagai kluster mahkamah. Tuan-tuan nampak? Mahathir duk sebut kluster mahkamah. Muhyiddin duk sebut kluster mahkamah. PAS pun sekarang dah pandai sebut kluster mahkamah. DAP pun sebut kluster mahkamah. PKR pun sebut kluster mahkamah. Muda pun sebut kluster mahkamah. Nampak tak dewan ni semua sebenarnya sebakul, tuan-tuan. Sebakul. Padahal, tuan-tuan, siapa pun menang pilihan raya ni, ianya tidak menjejaskan ataupun memberi kesan kepada mereka-mereka yang berhadapan dengan kes mahkamah di negeri Johor ni, tuan-tuan. Yang saya tahu yang berhadapan dengan kes mahkamah ialah Tan Sri Syarif Samad. Itu pun bukan kerana dia menerima rasuah, tuan-tuan. Kerana dia telah menerima bantuan kewangan daripada Datuk Seri Najib yang kononnya datangnya daripada duit yang kononnya datangnya daripada 1MDB. Dan duit ini bukan dia gunakan untuk beli barang ataupun untuk tujuan peribadi, tetapi telah digunakan untuk menyelesaikan masalah perumahan yang terbengkalai. Untuk rakyat, tuan-tuan. Ini nak kena faham. Okey.
Di sini PRN ini telah dirancang oleh kluster mahkamah untuk memperkukuhkan kedudukan. Kira-kira itu nak beritahu bahawa kalau BN berjaya memerintah kembali di negeri Johor ini, Menteri Besar tak ada kuasa untuk campur tangan dalam urusan mahkamah. Jadi di mana datang logiknya tuan-tuan Di mana datang logiknya kenyataan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir dan beberapa orang yang sebelum ini kita dengar mencanangkan bahawa PRN Johor dibuat untuk menguntungkan kluster mahkamah, untuk menyelamatkan kluster mahkamah dan sebagainya. Tujuan mereka ialah untuk memperkukuhkan kedudukan mereka di negeri-negeri sebagai langkah awal sebelum pilihan raya umum ke-15. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau misalnya pilihan raya dilakukan sebelum undi 18 masuk, memang kita boleh kata ianya memberikan faedah lebih kepada Barisan Nasional berbanding dengan selepas undi 18 masuk. Sebab kalau kita saksikan berdasarkan track record kemenangan yang dicapai oleh Barisan Nasional, baik di Melaka, begitu juga dengan pilihan raya kecil, memang insya-Allah trend itu memang memihak kepada Barisan Nasional. Namun bila masuknya pada 14 hari bulan Januari, bila mana SPR telah pun endorse daftar pengundi baru yang melibatkan mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas secara automatik diregister sebagai ahli, diregister sebagai pemilih, maka kedudukan sokongan orang muda ni kita tak tahu lagi sama ada dia akan berpihak kepada UMNO, berpihak kepada PN atau berpihak kepada Pakatan Harapan. Tak ada orang boleh claim yang orang muda ni confirm akan bersama dengan mereka, kerana belum ada sebarang pilihan raya yang boleh dijadikan garis panduan. Jadi pilihan raya di negeri Johor ini akan menjadi kayu pengukurnya tuan-tuan. Perancangan mereka ialah apabila menang di pilihan raya umum nanti, mereka akan dapat menggunakan kedudukan untuk menyelesaikan kes-kes salah guna kuasa, pencurian wang dan harta rakyat. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bila Pakatan Harapan berjaya memerintah, apa yang dia buat? Jadi Mahathir ni ingat, kalau UMNO memerintah, UMNO akan buat sebiji macam apa dia buat. Contohnya, bila mereka menang, mereka tukar peguam negara, mereka tukar ketua hakim negara. Dan apa peguam negara Tommy Thomas buat? Tommy Thomas, tuan-tuan, telah menggugurkan semua kes-kes yang melibatkan pemimpin Pakatan Harapan. Siva Rasa Rasya, Eric Paulson, masa tu siapa lagi? Hassan Karim, yang dah jatuh hukum penjara pun kemudian terlepas, macam Rafizi Ramli. Orang macam kes Tien Chua, kes banyaklah pemimpin-pemimpin DAP yang terlibat dengan LTTE, Hassan Karim. Kemudian kita tengok kes rasuah Lim Guan Eng digugurkan walaupun ada 25 orang saksi sudah memberi keterangan, walaupun dah ditukar ketua hakim negara, mereka masih lagi gugurkan semua dan buang semua kes. Dan kes-kes baru yang melibatkan pemimpin-pemimpin mereka seperti Azmin Ali, apa jadi dengan kes tu? Ketua Polis Negara terpaksa membuat kenyataan mengatakan bahawa video tersebut kabur, padahal satu Malaysia dan satu dunia, tuan-tuan, begitu jelas boleh melihat bahawa lelaki di dalam video seks luar tabi'i itu adalah Haziq dan juga Azmin Ali. Saya secara peribadi dengan Datuk Seri Ali, Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, telah bawa video tersebut untuk dikaji oleh pakar forensik video di Jakarta. Kita dah bawa pergi ke Birmingham,
Dan didapati bahawa lelaki di dalam video tersebut jelas ialah Azmin Ali dan Haziq. Tetapi sehingga hari ini tidak ada pendakwaan. Jadi tuan-tuan, kita juga boleh tengok bagaimana manusia seperti Mas Ermiati yang turut tersenarai bersama dengan Tan Sri Syaril Samad. Begitu juga dengan Mustafa Muhammad yang turut tersenarai menerima duit daripada Datuk Seri Najib. Telah dilepaskan tanpa sebarang pendakwaan, tetapi orang seperti Tok Mak Maslan, orang seperti Tan Sri Syaril telah didakwa. Ini jelas menunjukkan bahawa berlakunya pendakwaan terpilih. Malah kes yang melibatkan Datuk Seri Najib sehingga hari ini tuan-tuan, saudara, hari ini telah jelas terbukti bahawa penyamun sebenar, orang yang bersekongkol dengan Lau Tek Jo ataupun Jolo, dengan Tim Lesnar, saudara, yang telah menerima lebih 715 juta ringgit ialah bekas Governor Bank Negara Tan Sri Zeti melalui akaun suaminya iaitu Taufik Aiman dan juga anaknya Aziz Taufik. Ada pendakwaan? Tak ada, tuan-tuan. Begitu juga salah seorang daripada kroni Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, menerima 85 juta. Sehingga sekarang tidak ada pendakwaan. Manusia yang bekerja dengan Lau Tek Jo, Nik Faisal, duit dia juga telah dirampas dan telah dibawa kembali oleh pihak SPRM. Saudara, ada pendakwaan ke atas Nik Faisal? Tidak ada. Banyak lagi tuan-tuan yang kita boleh buktikan. Dan sekarang ini saudara, Roger Ng sedang dibicarakan di Amerika, dan Roger Ng melalui peguamnya mengatakan bahawa sekiranya senarai penerima rasuah yang terlibat dalam proses membantu Jolo dan juga Tim Lesnar untuk cuba mencuri duit 1MDB. Sebenarnya dia orang nak cuba curi, saudara, nilai dia cukup besar. Kalau mereka ini terdedah nama-nama mereka, pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai 1MDB dan ramai lagi, maka Datuk Seri Najib akan terlepas dengan sendirinya. Saya nak beritahu dengan saudara, di sini juga saya nak ambil kesempatan nak betulkan. Ramai orang kata Datuk Seri Najib dah terlepas kes 1MDB. Tak benar sama sekali. Tak benar sama sekali. Janganlah percaya dengan apa nama website tu? Politik Tanah Airku, lebih kurang. Semua cerita-cerita palsu je yang kebanyakan keluar daripada website tersebut. Kes itu masih lagi dalam pembicaraan, kes 1MDB. Jadi tuan-tuan, Mahathir ingat, kalau UMNO berjaya memerintah negara ni, semua kes orang UMNO akan dilepaskan dan semua kes baru orang-orang UMNO juga tidak akan berlaku pendakwaan. Sebaliknya, kita akan lakukan pendakwaan ke atas musuh-musuh politik UMNO. Macam mana yang Mahathir buat, macam mana yang Muhyiddin buat, macam mana dengan apa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan dulu. Ini tak benar sama sekali, tuan-tuan. Tak benar. Okey. Ada pengundi yang berkata bahawa kumpulan kluster mahkamah dan kleptokrat tidak bertanding dalam PRN Johor. Memang benar, tetapi mereka yang bertanding di atas tiket UMNO dan Barisan Nasional akan memberi kekuatan kepada kluster mahkamah dan kleptokrat. Ini yang Mahathir cakap lah. Rakyat Johor telah menolak calon-calon UMNO dan BN di dalam pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018 kerana mereka tidak mahu bertindak dan mendesak Datuk Seri Najib untuk melepaskan jawatan dan sebaliknya terus mempertahankan dia. Mungkin Mamak Tongkang ni, tuan-tuan, dia lupa bahawa UMNO bertanding 112 kerusi, 122 kerusi. UMNO berjaya memenangi lebih daripada 48% kerusi yang dia tandingi. Kita menang 54 kerusi. Kemudian kita menang satu lagi kerusi di Kimanis. Maknanya kita menang
Total kita menang 55 kursi lah. Jadi ini realiti dia, saudara. Berbanding dengan Bersatu. Bersatu bertanding 55 kursi, tetapi dia hanya menang 13 kursi. Dia hanya menang 28% daripada kursi yang dia tandingi. Jadi, kalau Mahathir ni bodoh sangat, janganlah tunjukkan kebodohan itu. Saya nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir, belajarlah mengira. Belajar mengira. Kalau rasa dah nyanyuk sangat, berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang akan menyerlahkan ketidakbijakan dia. Yang sebenarnya ditolak, tuan-tuan, dalam pilihan raya yang lepas, bukan UMNO, saudara. Yang sebenarnya ditolak ialah Bersatu. Kerana Bersatu hanya memperolehi lebih kurang 28% daripada kursi yang dia menang, 28% daripada kursi yang dia tandingi. Lebih kurang 13 kursi daripada 55 kursi. UMNO menang lebih 48 kursi, iaitu 54 kursi daripada 122 kursi. Okey. Kali ini mereka masih lagi mempertahankan kleptokrat. Kerana itu parti saya, Parti Pejuang Tanah Air, ataupun Pejuang, menyertai PRN Johor dan akan berusaha menyekat kleptokrat dan kluster mahkamah mencapai perancangan mereka. Saya pasti pengundi Johor akan bersama Pejuang untuk menyekat perancangan mereka. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan lah, bagi mereka-mereka yang masih lagi ragu-ragu, kadang-kadang ada juga yang bebal tak tentu pasal ni, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. Kleptokrat ni, tuan-tuan, yang bapa rasuah sebenarnya dalam negara ni siapa? Siapa, tuan-tuan? Saya nak beritahu tuan-tuan, 22 tahun Tuan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Apa jadi dengan anak-anak dia? Seorang pun, tuan-tuan, tak jadi jutawan, tuan-tuan. Kerana semua anak-anak dia bilioner, tuan-tuan. Dr. Mahathir ni bapak dia jual apa, tuan-tuan? Bapak dia apa? Cikgu, tuan-tuan. Dia cakap cikgu lah. Ada yang kata jual cendol. Tak apalah, jual cendol ke cikgu ke, tidak memungkinkan anak dia menjadi kaya raya. Bilioner, bukan jutawan. Bilioner. Tuan-tuan, macam mana anak dia boleh jadi bilioner? Ni saya nak beritahu. Dia buat Twin Tower Petronas. Satu Korea buat, satu lagi Jepun buat, tuan-tuan. Syarikat ada kaitan dengan isteri dia, Siti Asmah. Marble, perabot outright, ada kaitan dengan Mirzan Mahathir. Dia punya reka bentuk dalaman ada kaitan dengan anak-anak dia. Ada yang milik Mozani Mahathir, ada yang milik Marina Mahathir. Semua ada share dia. Buat sepang sekit Formula 1 untuk memuaskan nafsu Mozani Mahathir, yang gilakan kereta-kereta laju ni, tuan-tuan. Lepas tu lantik anak dia menjadi chairman sepang sekit Formula 1. Saudara, kita tengok dia buat Putrajaya. Satu itulah Zaki je, yang dapat bina masjid besi. Yang lain semua kroni-kroni dia yang bukan beragama Islam. Saya nak beritahu tuan-tuan, setiap projek yang dia buat, tanah tu sendiri pun, saudara, tanah lumba kuda tu, sebelum ambil alih pun, kita tengok, ianya menguntungkan, akhirnya menguntungkan kroni dia Ananda Krishnan. Macam-macam lagi, saudara, yang dia buat sehingga kan anak-anak dia menjadi kaya raya. Jadi siapa kleptokrat yang sebenar? Jadi kalau Mahathir ni nak beritahu dengan rakyat negeri Johor, saya nak beritahu dengan Tuan Dr. Mahathir, rakyat negeri Johor bukan bahlul. Rakyat negeri Johor tak lupa apa yang dia buat kepada kebawah duli Tuanku Sultan Johor, almarhum Sultan Iskandar. Manusia khianat ini, saudara. Manusia inilah yang telah memfitnah kononnya adik kepada Private Adam. Telah dipukul dengan kayu golf oleh kebawah duli
tuanku Sultan Johor ketika itu, iaitu dipanggil Sultan Iskandar, ayahanda kepada Sultan Ibrahim hari ini, tuan-tuan. Tak percaya hari ini, saudara, boleh tanya dengan Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa telah mendedahkan bagaimana dia membantu Tun Dr. Mahathir dalam penipuan ini. Dia telah mendedahkan dan dia telah meminta maaf kepada Kebawah Duli Tengku Mahkota Johor. Saya masih ingat lagi, kerana dalam satu ceramah ketika pilihan raya umum yang ke-14, selepas tu tak silap, sebelum pilihan raya tu, Tan Sri Anwar Musa ada datang ke Seri Gading ini, dan beliau telah menceritakan bagaimana Tun Dr. Mahathir telah mereka cerita ni untuk memburukkan imej ke bawah duli tuanku almarhum Sultan Iskandar. Jadi kepada rakyat negeri Johor, pesanan saya satu saja, tuan-tuan. Tolong pastikan siapa juga yang bertanding di bawah tiket pejuang. Nama memang cantik pejuang ni, tuan-tuan. Tapi mereka ini bukan pejuang, mereka adalah puja wang. Ini realiti dia. Pastikan jangan seorang pun yang membodohkan dirinya bertanding atas tiket pejuang ini. Kita beri undi dalam pilihan raya yang akan datang. Kita nak kena pastikan semua calon-calon daripada parti pejuang ini akan hilang deposit dalam pilihan raya. Itu je yang nak saya sampaikan, tuan-tuan. Saya harap Tun Dr. Mahathir tolonglah tulis lagi banyak surat kepada pengundi-pengundi Johor. Saya percaya, tuan-tuan, insya-Allah dengan setiap surat yang diutus oleh Tun Dr. Mahathir ni, makin tipis peluang calon-calon daripada pejuang ini untuk mendapat undi daripada rakyat negeri Johor. Kerana rakyat negeri Johor tidak sekali-sekali akan lupa apa yang Tun Mahathir dan kabinet dia dulu buat terhadap kebawah duli tuanku almarhum Sultan Johor, Sultan Iskandar. Kita orang Johor ni tak macam negeri-negeri lain. Orang Johor ni, tuan-tuan, tak setia kita ialah kepada kebawah duli tuanku. Jadi, saudara, tolong pastikan kita ajar cukup-cukup Tun Mahathir ini, saudara. Jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Malam ni ada banyak soalan-soalan sudah pun disediakan. Sesiapa yang nak bertanya soalan, bolehlah mengajukan soalan ini di ruangan komen. Faris, minta tolong tengok soalan di ruangan komen Facebook ataupun di ruangan komen YouTube. Silakan. Okey, bro. Betul ke Baru Udi Khalil Samad beritahu kemenangan BN di PRM Melaka disebabkan BN ni membalatkan membalatkan Perikatan Nasional? Kemenangan BN di Melaka dikatakan disebabkan Barisan Nasional ni memperalatkan Perikatan Nasional. Barisan Nasional memperalatkan Perikatan Nasional. Tak betul tu. Kau baca balik apa Khalil Samad cakap. Tak betul tu. Dia provokasi, katanya. Dia cakap kalau misalnya Perikatan Nasional tarik diri, maka BN tak boleh menang. Kan? Ini yang sebenarnya dia cakap. Saya nak beritahu sebenarnya Khalid Samad ni mimpi di siang hari. Kerana ada Perikatan Nasional lah yang menyebabkan ada di antara orang Melayu yang telah memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Jadi kepala otak Khalid Samad ni, dia kena sedar bahawa orang Melayu ni takkan sekali-sekali akan termakan dengan janji-janji manis oleh Pakatan Harapan lagi. Kalau misalnya Perikatan Nasional tidak bertanding dalam pilihan raya yang akan datang ni negeri Johor, undi itu takkan pergi ke Pakatan Harapan. Undi itu akan balik pergi ke Barisan Nasional. Sebab dia akan menilai yang mana lebih baik.
sama ada Pakatan Harapan yang dah jelas lagi bersuluk, membawa kerosakan sepanjang tempoh 22 bulan mereka memerintah, disambung pula dengan serpihan Pakatan Harapan yang membentuk Perikatan Nasional 18 bulan dikepalai oleh salah seorang daripada Menteri Dalam Negeri daripada Pakatan Harapan yang telah lockdown satu negara, menyebabkan rakyat kehilangan sumber pendapatan yang sempurna. Ingat rakyat boleh lupa. Suruh PAS jangan bertanding, suruh gerakan jangan bertanding, suruh bersatu jangan bertanding, buat 1 lawan 1, BN lawan PH. Kita nak tengok kelongkang ke tak kelongkang ataupun tidak pasukan Pakatan Harapan ni. Lagi bungkus dia orang. Sebenarnya hari ini kehadiran Perikatan Nasional ni lebih mengganggu undi Barisan Nasional, kerana base kita ialah Malay voters. Sokongan kebanyakan daripada Barisan Nasional ni majoritinya ialah pengundi Melayu, pengundi Bumiputera. Kalau tidak ada PAS, tidak ada Bersatu, tidak ada Perikatan Nasional, maka undi Bumiputera ni akan kembali kepada Barisan Nasional sepenuhnya. Kalau ada punya masih sasau nak undi geng-geng amanah macam Khalid Samad ni, mungkin adalah sedikit. Kita tak boleh nafikan mereka pun ada juga sokongan. Ada juga jasa-jasa mereka kepada kroni-kroni mereka ketika mereka memerintah. Kita tak boleh nafikan, ada. Tapi kelompok ni kecil. Kelompok ni kecil. Ini realiti. Okey. Tajuk ketidakstabilan politik ni banyak dibangkitkan dan baru-baru ni semasa perasmian Pemuda Perikatan Nasional, Wan Ahmad Faizal kata ketidakstabilan politik ni berpunca daripada Barisan Nasional. Macam mana dia nak kata ketidakstabilan politik berpunca daripada Barisan Nasional? Negara ini, apa yang menyebab politik dia tak stabil? Hari ini yang menyebabkan politik tak stabil ialah apabila Barisan Nasional kehilangan mandat untuk memerintah. Bukan lagi sebuah parti yang mendominasi kerajaan. Kalau BN di pusat, kita menang lebih daripada simple majority, kita tak perlu bentuk kerajaan bersama musuh-musuh politik kita. Sama juga di negeri Johor. Itu sebab kita serahkan balik mandat kepada rakyat supaya rakyat memilih siapa yang dia nak pilih. Dan harapan kita rakyat memberikan sokongan kepada Barisan Nasional supaya Barisan Nasional boleh memerintah secara bersendirian. Barulah ada kestabilan. Yang menyebabkan tak stabil hari ini ialah kerana manusia-manusia yang kecewa, seperti Mahathir Mohamad kerana anak dia tak menang Vice President UMNO. Yang kecewa kerana projek-projek yang selama hari ini dibulut oleh kroni-kroni dia, macam Vincent Tan, macam YTL, begitu juga dengan beberapa syarikat-syarikat Ananda Krishnan dan sebagainya yang sebelum ini dimonopoli, diambil alih oleh 1MDB contohnya melalui Edra Energy. Syarikat Genting Sanyen, saham jana kuasa elektrik dia telah dibeli oleh 1MDB melalui Edra Energy. Begitu juga dengan Tanjung, jana kuasa elektrik yang dimiliki oleh Ananda Krishnan, diambil alih oleh 1MDB. Kemudian bila kita nak beli YTL, dia tak nak jual. Bila dibuka balik tender untuk membekalkan tenaga, maka ketika itu Edra Energy masuk dengan harga 9 sen lebih murah daripada kroni-kroni Tun Dr. Mahathir ni. 1 sen lebih murah daripada TMB sendiri. Menyebabkan selepas itu jana kuasa elektrik yang dimiliki oleh YTL menjadi gajah putih.
Dia mengadu dekat Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir marah dekat Najib. Akibat daripada 2015, segala fitnah ni, yang sebelum ini dilemparkan oleh pembangkang, diulang semula oleh Tun Dr. Mahathir. Dan kemudian Mahathir keluar daripada UMNO. Mahathir bekerjasama dengan DAP, dengan orang yang dikata rasis, yang dia orang yang dikata anti-Islam. Dia cium mulut dengan Lim Kit Siang. Dia membantu pembangkang untuk menjatuhkan UMNO. Itu sebabnya kerajaan Barisan Nasional tidak dapat membentuk kuasa. Tidak dapat mengambil alih kerajaan di peringkat pusat. Begitu juga dengan di negeri Johor. Di Johor mereka ada menang 37 kursi. Mereka menang 2/3. Kena ingat ni. Jangan lupa. Di Johor, Pakatan Harapan menang 2/3. Stabil tak? Tak stabil. Sebab apa tak stabil? Sebab Mahathir tamak. Anwar dah bagi 2 tahun. Sepatutnya tiba giliran Anwar menjadi Perdana Menteri. Dia tak honor janji dia kepada Anwar Ibrahim. Bila dia tak honor janji dia kepada Anwar Ibrahim, dia cari akal. Dia suruh Muhyiddin lompat, join dengan UMNO, join dengan PAS, buat gerakan anti-DAP, sehingga akhirnya dengan dia tu golek sebagai Perdana Menteri. Dan di negeri Johor kita lihat bila tukar pemerintahan, apa jadi? Hancur. Pelaburan tak masuk. Semua ekonomi, pertumbuhan ekonomi di negeri Johor semenjak 2018 teruk. Tergencat. Arwah Osman Sapian letak jawatan ganti dengan Dr. Syahrudin. Sama. Walaupun doktor. Doktor Indonesia lah. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, siapa sebenarnya yang menyebabkan keadaan tidak stabil? Dia orang juga. Sedangkan dia orang menang 2/3 di negeri Johor. Tapi kenapa boleh tukar kerajaan? Sebab Anwar Ibrahim punya kebodohan percaya dengan Tun Dr. Mahathir. Tak ke gila tu? Orang tu dah penjarakan kau percaya kat dia. Kau angkat dia jadi Perdana Menteri. Padahal patut bini dia dah angkat sumpah menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum yang ke-14. Bini dia pun boleh tahan bebal juga. Nak juga Tun Dr. Mahathir, bagilah Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ambil kau. Laki kau tak sempat masuk penjara lagi sekali, dah kira bagus. Tapi dia tunaikan tak janji dia? Tak tunaikan. Bila dia tak tunaikan janji dia, dia letak jawatan, berlaku pula langkah Sheraton. Kerajaan negeri Johor pun akhirnya dibentuk bersama dengan UMNO, bersama dengan musuh politik bersatu, bersama dengan musuh politik Pakatan Harapan. Stabil tak stabil? Dia oranglah punca ketidakstabilan. Kerana sama dia sendiri tidak menunaikan janji yang telah termeterai di antara Anwar dengan Mahathir. Kena faham. Kenapa kerajaan pusat bertukar tangan kepada Perikatan Nasional daripada Pakatan Harapan? Sama juga. Tidak ada kejujuran di kalangan pemimpin Pakatan Harapan. Azmin Ali lompat bawa 9 orang keluar. Lepas tu lagi 4 orang keluar PKR. Membentuk kerjasama dengan UMNO, kerjasama dengan PAS. Ini punca dia. Jadi siapa yang menyebabkan tidak ada kestabilan? Dan jangan lupa, ni Ahmad Faisal ini, dia lupa bahawa punca BN tidak mendapat majoriti untuk membentuk kerajaan pusat dan kerajaan Johor. Sebab apa? Sebab fitnah yang mereka lempar kepada Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum yang ke-14. Apa yang dia orang tak kata pasal BN? Dan jangan lupa juga,
Ketidakstabilan ini juga disumbangkan kerana janji-janji yang tak masuk akal yang telah pun dilontarkan oleh Pakatan Harapan, oleh kelompok Wan Ahmad Faizal ni sendiri. Kan? Kawan-kawan lah. Kan? Betul lah. Dia kata ada 60 janji. Yang ditunaikan satu je, hapuskan GST. Yang itu yang membawa mudarat pada negara. Negara kehilangan lebih kurang 30 bilion setahun. Perbezaan pendapatan daripada GST dengan SST. Jangan lupa tu. Rakyat sengsara. Sampai hari ini rakyat terpaksa hari-hari duk cakap bila nak dapat keluar duit KWSP. Ini satu benda yang saya nak jawab pasal Ketua Pemuda PAS kata. Ketua Pemuda PAS kata, sekarang Perdana Menteri UMNO. Kenapa kamu tak desak Perdana Menteri kamu untuk beri KWSP? Bodoh ke apa? Selama hari ini, adakah pemimpin Pakatan Harapan mendesak supaya Aisina, Aicitra diberikan kepada rakyat? Ada? Tak ada. Siapa yang desak? Pemuda UMNO. Siapa yang desak? Datuk Najib. Siapa yang desak? Datuk Zahid. Ini UMNO. Kalau kerana tak dapat KWSP, disebabkan hari ini, kerajaan hari ini, nak beritahu, kerajaan hari ini bukan kerajaan UMNO. Saya nak betulkan kenyataan Perdana Menteri. Perdana Menteri kata kerajaan hari ini kerajaan UMNO. No! This is not an UMNO government. It is led by UMNO Prime Minister. Tapi 114 orang yang lantik Muhyiddin, itulah yang melantik Muhyiddin Yassin, yang melantik Ismail Sabri. Ini realiti. Itu sebab UMNO minta supaya KWSP diberikan. Ada nak dilayan oleh Menteri Kewangan yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin? Tak ada. UMNO cakap jangan diskriminasi orang yang memilih untuk tidak vaksin. Ada Menteri Kesihatan yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin ni. Sebelum ni dilantik oleh Menteri sebagai Menteri Vaksinasi. Dengar cakap UMNO? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau kerana marah KJ memaksa orang mengambil booster ke, mengambil vaksin ke, maka tak nak dipangkah UMNO ni. Marah kerana minta KWSP, tak dapat-dapat, maka tak nak dipangkah Barisan Nasional ni. Saya nak tanya, korang nak jatuhkan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Johor ni, lepas ni siapa pula yang akan bela nasib korang? Soal vaksinasi, Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin. Korang tak kena lockdown lagi sekali, dah kira bagus. Betul tak? Kalau lepas ni, kerana tak dapat duit Aisina, tak dapat duit Aicitra, tak nak undi BN. Padahal BN yang memperjuangkan supaya diberikan Aisina dengan Aicitra ni. Cuma belum berjaya. Kalau nak berjaya, pastikan dalam pilihan raya umum yang ke-15, BN menang lebih daripada simple majority. Bila kita menang lebih daripada simple majority, kita buat keputusan, kita buat polisi berdasarkan apa yang kita nak buat, mengikut acuan Barisan Nasional. Hari ini nak lantik Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, Muhyiddin letak 2 syarat. Syarat pertama, mesti ikut polisi dia. Macam mana Datuk Seri Ismail Sabri nak memerintah mengikut acuan dia? Syarat kedua, mesti kekalkan barisan kabinet dia. Tak boleh buang manusia macam KJ ni. Tak boleh buang orang-orang yang kita memang meluat ni. Tak boleh. So nak buat macam mana? So benda ni kena faham. Benda ni kena faham. Okey. Jadi ada sedikit kaitan dengan hal itu. Datuk Seri Zahid Hamidi mempersoalkan apa sebenarnya role Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Majlis Pemulihan Negara ni, pasal tak ada nampak apa-apa kesan dengan benda-benda yang dia dah buat polisi ni. Saya tak boleh ulas lah pasal ni.
Sebab daripada awal lagi saya dah mempertikaikan pelantikan Muhyiddin Yassin. Macam mana orang yang terbukti gagal memerintah negara ni, kita nak mengangkat pula. Bukan setakat gagal, dia menjahanamkan negara. Macam mana orang ni yang kita nak pilih sebagai pengurusi jawatan kuasa pemulihan negara ataupun majlis pemulihan negara? Tentu dia takkan menjadi, kan? Tidur je, tidur dalam bilik. Okey, soalan Alright, soalan lain. Ada lagi? Kita baru bangun tu soalan. Banyak propaganda dikeluarkan oleh pihak Perikatan Nasional dan PAS. Dia mengatakan sebenarnya UMNO ni dia bongkak dan sombong. Okey. Setelah sebelum ni banyak dibantu oleh PAS dalam PRK yang lalu. Jadi dia mengatakan UMNO ni dulu lemah, kemudian dibantu oleh PAS. Sekarang ni UMNO seperti bongkak dan sombong. Apa komen Datuk? Dia macam inilah. Kita bab PAS ni, kita harap semua pihak move on lah. Memang tidak ada jodoh. Kalau nak kata UMNO dibantu oleh PAS, betul. Bila UMNO bertanding, PAS bantu kita. Tapi jangan lupa, bila pilihan raya contohnya Sri Setia, PAS juga pernah bertanding dan UMNO all out. Walaupun sebelum tu dekat Sungai Kandis, yalah, kan, saya malas nak ulang kan. Tetapi selepas PAS melihat betapa ikhlasnya UMNO membantu PAS pada ketika itu sebab ada pemimpin PAS yang sebelum tu tak boleh terima UMNO, boleh terima UMNO. Maknanya jangan lupalah, ada kala UMNO bantu PAS, ada kala PAS bantu UMNO. Dan akhirnya kita bersetuju nikah di Thailand dengan menandatangani Piagam Muafakat Nasional. Piagam ni kita bersetuju untuk adakan hubungan secara ta'awun siasi. Belum lagi melibatkan, maknanya ta'awun ni maknanya kita bekerjasama dalam soal-soal kepentingan agama, kepentingan bangsa, kerjasama untuk kemaslahatan ummah. Tapi belum sampai ke tahaluf siasi, belum sampai ke kerjasama politik. Samalah macam dah nikah kat Thailand, baru nak masuk stage kedua, bawa balik Malaysia, nikah register di Malaysia. Itu dipanggil tahaluf siasi. Duduk di dalam satu parti komponen yang sama, ada ikatan politik. Belum sempat buat macam tu, dia dah nikah dengan jantan lain, nikah dengan bersatu, nikah kat Malaysia pula tu, ada sijil nikah. Dari segi hukum, dia isteri kita yang sah. Tapi kalau kena tangkap basah, kita dekat Malaysia ni kena tangkap basah dengan dia, kita kena. Tapi kalau dia kena tangkap basah dengan bersatu, walaupun hubungan dia tu ada sijil, tapi hubungan dia haram. Haram sebab apa? Dia masih lagi isteri kita. Apa nak buat macam mana? Dia dah pilih nak bersama dengan suami baru, biarlah. Tak payah kita keluarkan kenyataan-kenyataan yang menyakitkan hati diorang ni. Sebab ahli PAS kat bawah ni lebih ramai yang selesa kerjasama antara UMNO dengan PAS berbanding dengan antara PAS dengan bersatu. Jadi kalau rasa marah dengan satu dua pemimpin PAS ni, nak marah Haji Adi ke Taqiyuddin ke, cakap nama dia, tak payah sebut nama PAS, senang cerita. Aku pun kadang-kadang marah juga dengan pengurusi Dewan Ulama' dia tu hari kan. Bukan main lagi balon Dato' Najib. Aku balon direct. Ni apa nama dia? Nik Zawawi. Balon Nik Zawawi. Jangan balon PAS.
Jadi kalau nak kata UMNO sombong, UMNO bongkar, sebenarnya UMNO ni realistik. UMNO ni realistik. Kalau nak kerjasama boleh, tapi kita ukurlah kekuatan masing-masing. Betul tak? PAS nak, contohnya, UMNO pada pilihan raya lepas menang 19 kursi. UMNO sekarang nak bertanding 42 kursi. Kalau UMNO bertanding 42 kursi, PAS nak semua kursi yang UMNO kalah, maknanya UMNO bertanding 19 kursi. Yang lagi berapa kursi? 23 kursi, PAS bertanding. Cubalah fikir, masuk akal lah sikit. PAS tak menang satu pun kursi. Dia menang dekat satu kursi tu pun kerana teknikal. Bukan dia menang pilihan raya. Dia menang kerana teknikal. Betul tak? Jadi takkanlah dia nak bertanding sampai 23 kursi, kita bertanding 19 kursi saja. Semua kursi yang kita kalah, dia nak. Mana boleh? Kita tawarkan dia, kalau nak kerjasama, kita bagi dia 4 kursi. 4 kursi tu pun sebenarnya kita dah langgar dah. Sepatutnya kira-kira dia macam ni. Mana kursi yang UMNO menang, UMNO bertanding. Mana kursi yang PAS menang, PAS bertanding. Walaupun teknikal, dia menang teknikal, kita bagi balik, dia bertanding. Kursi yang lain, kita tengoklah siapa yang lebih kuat di situ. Kalau undi UMNO lebih banyak daripada undi PAS, UMNO lah bertanding. Kalau undi PAS lebih banyak daripada UMNO, PAS lah bertanding. Sepatutnya macam tu. Tapi UMNO ni tak apa. Walaupun 4 kursi ni, kecuali yang dia menang satu yang teknikal ni, kita tambah lagi 3. Walaupun kursi tu UMNO menang lagi banyak, kita bagi juga pada dia. Tak nak. Sedangkan kalau UMNO dengan PAS kerjasama, memang kita boleh menang besar di negeri Johor. Satu Malaysia kita boleh menang besar. Tapi dia tak nak. Dia nak bertanding 15 kursi bersama dengan Bersatu. Tapi kalau bertanding 15 kursi, kursi tu satu pun dia tak menang, nak buat apa? Takkan tak belajar melalui kesilapan di Melaka. Di Melaka tu, kita offer dia berapa kursi? 5 kursi tak silap. Kita offer dia. Kalau dia terima 5 kursi tu, dia dah ada 5 wakil rakyat. Datuk Seri Ali pun akan menang. Seorang lagi calon dekat mana ni, Bukit Katil pun akan menang. MCA dengan MIC pun lagi banyak kursi dia orang menang. MIC tak boleh lah, dia bertanding satu je. Betul tak? Tapi nak bertanding lebih, sedangkan tak boleh menang. Itu sebab saya rasa orang PAS kat bawah ni mereka cukup faham. Cuma tak faham apa yang kat atas ni, apa masalah. Duit Bersatu takkan boleh pergi ke mana pun. Betul pilihan raya ni yang akan datang ni, macam di Melaka pun, tengok bilik gerakan dia orang meriah sebab duit banyak. Poster Menang tak dia orang? Tak menang. 2 tu pun aku kecewa betul. Satu pasal penipuan dekat Sungai Udang, menyebabkan Datuk Seri Ali kalah. Satu lagi pasal kawasan tu kawasan Cina. Kita letak calon MCA, dia orang letak calon DAP, PH. Melayu lah menang. Kawasan Melayu. Kawasan tu kawasan Cina. Di Bemban, tak silap. Bemban Melayu. Bemban majoriti Melayu. Yalah, majoriti kalau setakat tradisinya 50%, tak adalah banyak sangat kan. Jadi kena faham benda ni. Duit tak boleh membawa ke mana lah. Dan jangan lupa, selama hari ni PAS masuk pilihan raya di Sabah, Sarawak. Kenapa dia masuk pilihan raya? Walaupun tak boleh menang, sebab dakwah dia. Betul tak? Tapi kali ni mana pergi dakwah dia tu? Kenapa dia lupa pasal dakwah dia? Kenapa fikir pasal dana pilihan raya? Kalau dana pilihan raya tu tak boleh membantu kemenangan dia, nak buat apa?
Baik bertanding secara sederhana macam BN bertanding, tak pakai duit sangat, kan? Ada harapan menang. Kita haraplah, kita mungkin tak nampak Haji Hadi ni mungkin boleh berubah, tetapi saya yakin kalau Tuan Bren Tuan Man jadi Presiden PAS nanti, insya-Allah cahaya itu akan kembali bersinar untuk kerjasama umat Islam daripada dua parti terbesar ni. Jadi saya minta kawan-kawan ni jangan balun PAS, kan? Biarlah dia orang nak balun kita macam mana pun, kan? Kita jangan buat perangai macam tu. Itu penting. Okey. Okey, Tok, satu lagi soalan ni. Ini berkenaan dengan COVID. Angka COVID hari ini dah mencecah 27,000. Ya. Okey. Jadi ada propaganda cuba mengatakan bahawa zaman UMNO yang menjadi presiden sekarang ni COVID tu tinggi. Mereka ni seolah-olah tak tahu membezakan apa COVID yang ada sekarang ni dan COVID yang dulu. Okey, dia macam ni, nak kena beritahu. Okey. Pertama sekali, COVID yang dulu walaupun angka tak tinggi, tapi jumlah orang yang berhadapan dengan keadaan kritikal sehingga dimasukkan ke hospital, sehingga dimasukkan ke ICU, kan? Jauh lebih tinggi berbanding dengan sekarang. Angka tinggi, tapi jumlah yang masuk hospital, yang masuk ke ICU tak ramai. Kena faham hari ni ialah varian Omicron ni, dia bersifat menguasai. Bila Omicron tu menguasai, dia ambil alih Delta. Dia ambil alih COVID biasa. Delta jauh lebih berbahaya daripada COVID biasa. Tapi Omicron ni, dia jauh lebih mild daripada COVID biasa dan daripada Delta. Jadi apa kita nak risau pasal Omicron ni? Kan? Tak perlu bimbang. Yang penting kita jaga kita punya immune system. Yang ini yang patut diterapkan oleh Menteri Kesihatan. Dia patut ajar, didik rakyat macam mana nak mengelakkan diri daripada dijangkiti COVID-19. Fokus benda ni. Bagaimana nak menguatkan immune system kita, apa vitamin-vitamin yang patut diambilkan, macam mana cara hidup yang patut diamalkan. Yang itu patut difokus. Sebab sekarang ni kita dah sepatutnya berada dalam era endemik. Kita kena hidup bersama dengan COVID. Bukan pergi ambil COVID bela kat rumah. Tapi untuk saya rasa yang diorang kat tempat tu tau, masa zaman yang COVID median dulu, dia orang banyak buat lockdown tu merosakkan kita punya negara. Tapi sekarang ni walaupun COVID tu tinggi, tapi zaman sekarang kita tidak ada lockdown, ekonomi berjalan. Alhamdulillah. Ini satu benda yang kita kena puji Perdana Menteri, sebab dia tegas walaupun KJ cuba buat macam-macam, dia tegas. Tidak ada penutupan ekonomi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey. Soalan Ya. berkenaan akar undi PKR. Dia orang tak berpuas hati berkenaan calon-calon yang dipilih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dia orang juga tak puas hati PH bagi kerusi dia orang dekat muda. Pertama sekali saya nak beritahu, dalam mana-mana organisasi politik, bila sudah ada kuasa, perkara ini normal. Normal. Contohnya dulu UMNO masa mula-mula tubuh, nak pilih pemimpin, ketua cawangan, ketua bahagian ni, kita menolak-nolak. Engkau lah, kan? Semua kata jangan, kau lah. Sama juga dengan PKR dulu pun, masa mula-mula tubuh, kita ambil pakar bedah otak, kita ambil pakar ni, lawyers, doctors. Sebab masa tu tak ada orang berebut, sebab tak ada kuasa. Tapi bila menang Kerajaan Negeri Selangor, kita boleh tengok dalam PKR sendiri pun mereka buat demonstrasi. Contohnya demonstrasi bila ditukarnya Ketua Pemuda Negeri Selangor. Mereka berdemonstrasi membantah Ketua Pemuda pusat masa tu, AMK pusat, Samsul Iskandar Makin, kan?
Jadi ini biasa. Begitu juga dengan calon pilihan raya. Jadi calon pilihan raya ni bila tiba-tiba orang yang diharapkan menjadi calon tak dapat jadi calon, protes. Protes. Jadi ini mana-mana parti pun berlaku. UMNO pun berlaku, PKR pun berlaku, Bersatu pun berlaku kan. Cuma kita mengharapkan kawan-kawan dalam UMNO ni kita belajar melalui pengalaman. Salah satu sebab punca kenapa BN tewas pada pilihan raya umum yang ke-14 dan kenapa Johor ini kita gagal mempertahankan sedangkan UMNO lahir di Johor. Sedangkan Johor ni kubu kuat BN dulu. Salah satu sebabnya ialah kerana internal sabotage. Sepatutnya selepas ditegur oleh rakyat pada tahun 2018, kita tak ulang benda ni. Jadi hari ni apa yang berlaku pada PKR jangan pula berlaku kepada UMNO. Siapa juga menjadi calon pilihan raya, kita kena sokong. Yang penting pilihan raya kali ni kita nak pastikan bahawa BN menang lebih 2/3. Menang je tak cukup. Kita nak BN menang 2/3. Kerana kalau BN menang 2/3, ianya akan memberi isyarat yang jelas bahawa kita sudah bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Sebab dah ada test case di mana negeri Johor ini pilihan raya berlaku dalam keadaan ada pengundi 18 tahun dan ke atas terlibat dalam pilihan raya. Orang yang sebelum ini tak boleh mengundi, mereka secara automatik menjadi pemilih. Jadi kalau tidak ada masalah kita di Johor, tak ada sebab kenapa kita tidak boleh buat pilihan raya umum. Ini mesej. Okey. Ada lagi? Di luar topik sikit, Datuk Sri Najib cabar Lim Kit Siang untuk berdebat disebabkan sering difitnah dan mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan berkenaan beliau. Jadi dia panas dah. Jadi dia cabar untuk debat. Cantik tu. Kalau boleh ketika pilihan raya negeri ni pun boleh juga berdebat ataupun sebelum pilihan raya negeri. Kita pun nak tengok. InsyaAllah. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan daripada ni, netizen? Okey, boleh Datuk ulas sikit tak berkenaan Dr. Mazli sebagai calon yang dipilih oleh PKR di Dun Raya? Nak ulas apa? Kita kena ucap terima kasih. Sebab ramai orang yang nak menuntut duit tol dia balik. Bagus lah dia letak Mazli kat layang-layang. Bagus. Kan? Kita tak sabar tu nak tunggu Mazli bertanding. Sebab dulu dia menjanjikan bahawa lepas ni tol akan dihapuskan. Janji yang lama ni pun dia tak boleh nak tunaikan. Sekarang dia dah buat janji baru. Dia dah buat janji baru. Apa janji dia? Sekarang dia janji kalau dia berjaya memerintah negeri Johor, dia akan selesaikan semua masalah banjir. Janji yang boleh ditunaikan oleh manusia pun kau tak boleh settle. Ini kerja Allah Ta'ala kan ambil alih. Taburan hujan kita dalam tempoh 3 hari ni, kalau dulu sama dengan 3 bulan. 3 bulan punya taburan hujan 3 hari runtuh daripada langit. Lepas tu 6 bulan punya taburan hujan 3 hari jumlah dia sama. Baru-baru ni punya taburan hujan sama dengan 1 tahun punya hujan sekali turun dalam tempoh 3 hari berturut-turut. Itu sebab aku tak pernah komen pasal banjir ni. Kelemahan kerajaan pusat ke, kelemahan kerajaan negeri ke, NADMA ke, aku tak pernah komen. Sebab this time around dia ini kerja Allah Ta'ala. Global warming. Manusia tak boleh nak buat apa. Buatlah tebatan banjir hebat macam mana pun,
No way you boleh selesaikan masalah ni sepenuhnya. Mungkin boleh kurangkan dengan mengadakan lebih banyak tabatan banjir, boleh kurangkan risiko dia. Tetapi tak mungkin boleh selesaikan. Okey. Ada lagi? Ada dua kontrak. Datuk tolong ulas pasal muda. Ada soalan pasal muda. Muda. Ha. Rasa mungkin berulang tapi Pertama sekali saya ucap tahniah lah. Saya ingat orang tua je yang biasa merapu ni tuan-tuan. Yang biasa hilang ingatan, yang biasa bak kata orang tu, kalau orang cocok dia tu, dia apa ni? Melatah kan. Rupa-rupanya orang muda pun melatah juga. Kan? Dia duk sedap-sedap cakap kan. Last kali dia terbongkar bahawa dia ditaja oleh kalimullah. Ada sponsor kalimullah. Orang budak-budak tingkat 4, budak-budak tingkat 4, kawan-kawan KJ ni dulu kan, ada orang kenal lah siapa kalimullah. Dia orang mesti kenal siapa ECM Libra kan. Kalau dikaji-kaji ECM Libra dan hubungan dengan KJ pun ramai orang akan tahulah. Okey. So ada soalan? Rafizi berteka-teki nak kembali ke Ada soalan pasal muda ni, orang tanya ni. Muda. Adalah banyak. Saya ingat muda ni dia tidak akan menang satu kursi pun. Dia mungkin, kita boleh nafikan bahawa dia ada sokongan di kalangan orang muda. Sokongan dia ni cukup untuk menarik dan merosakkan undi BN, tapi tidak cukup untuk memenangkan calon-calon muda. Saya yakin muda tidak akan menang satu kursi pun di negeri Johor. Tak ada kombi kan? Tak ada kombi. Apatah lagi, presiden muda pun tidak ada telur untuk bertanding di kawasan Melayu walaupun dia orang Melayu. Cubalah Syed Saddiq ni bertanding dekat Parit Raja. Kan bagus? Kan? Kawasan Melayu 73% Melayu. Jemputlah datang sini. Kan? Kita boleh bawa kawan-kawan ni tolong kempen. Kita benam dia terus. Ini bertanding di kawasan DAP, di kubu DAP. Buat apa? Kan? Gentleman lah sikit. Kan? Mentang-mentang lah girlfriend dia Chinese. Kan? Terlalu confident. Kita akan pastikan juga. Kita akan pastikan di tempat kawasan Chinese ni pun dia tak boleh menang, insyaAllah. Okey? Ada soalan lain? Tak ada Kenal muda tak ada. Tak ada. So last ni apa soalan apa? Rafizi nak muncul kembali ke tentang. Saya dah jawab semalam. Dah jawab dah. Saya miss. Kita memang harap dialah yang akan menggantikan Anwar Ibrahim. Sebab kalau letak Farhas tu susah juga. Kan? Farhas ni dia fighter juga bro. Kan? Tapi ikon pembohong ni yang boleh menggantikan Anwar sebagai ikon pembohong ni Rafizi je. Sebab kita tak payah kerja banyak. Semua orang dah tahu dah, inilah orang yang buat formula-formula mengarut. Inilah orang yang telah menjanjikan kita macam-macam. Inilah orang yang kelentong macam-macam sebelum pilihan raya ke-14. Lepas dia orang dapat memerintah, dia lari hilang. Dia terus bersara politik, terlibat dalam bisnes artificial intelligence, macam-macam. Kan? Kita doa sangatlah supaya dia segera kembali, boleh mengambil legasi sebagai bapa pembohong negara ni daripada tangan Anwar Ibrahim. Tak ada soalan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.